Okay, so first of all, Assalamualaikum. Okay, so hari ni siapa Fauzan and Iskandar won't be around. So at the moment ada you je, but it doesn't matter. I will just start with our lesson. I'm not gonna wait. Okay, so first we are going to look at your friends punya opinion about the picture that I asked them to review last week. Okay, so the picture is actually from your textbook. Buku daripada buku teks you je sebenarnya. Page, let me check again. Page 69. Okay, this is the picture. It's a picture of a tortoise, a tortoise, and the tortoise sits on the skateboard. Okay, is on the skateboard. Papan luncur. Alright, and then the topic is for our unit 6, ready, steady, go. So ready, you tahu, steady pun you tahu, pernah dengar, go pun you tahu. So biasanya like your friend said last week, this is what you heard when you are in sports. Okay, when you want to play something, bila you nak berlomba. So this is what you always hear. And then your friends here gave their own opinions. So Arman said, my opinion about this picture is animals can play sports too, like human, to become stronger. Can you see? Nampak. Okay. So opinion, animals can play sports too, like human, to become stronger and have fun. All right. So that's why the turtle, the tortoise, sorry. And then Iskandar and Aiman actually says the same thing. So the tortoise has to participate in a skateboard competition to get the prize in the first place. The prize is 1,000. I don't know, 1,000 coins ke, 1,000 ringgit ke, 1,000 US dollar, I'm not sure. So the tortoise can buy delicious meal. Alright, so tortoise ni masuk pertandingan untuk dapat hadiah dan boleh beli makanan yang sedap. Okay, and Fauzan pula kata, picture, I saw a tortoise sitting on a skateboard for the purpose of showing animals want to play sports and to get fit, healthy body. Okay. Dia kata animals pun dia macam Arman punya idea tadi, that animals want to have healthy body. So how about you, Alia? What do you think about the picture? You rasa gambar ni cerita tentang apa? Kenapa dia letak gambar kura-kura atas skateboard? Skateboard ni biasa orang yang guna, kan? Tapi kenapa dia stand dia letak kura-kura? Mungkin macam gawat yang tu tulis kot. Apa? Body. Body. Okay, untuk for a healthy body, something like that. Okay, but why animal? Kenapa dia tak letak kanak-kanak ke, orang ke? Tahu. Okay, so now it's actually about sports. Okay, it's actually about sports. This is very much related dengan kisah rabbit and hare. Sorry, tortoise and hare. Okay, tortoise tu kura-kura lah kan. Hare ni keturunan rabbit. Okay, anak dan kura-kura. Pernah dengar kan cerita tu kan? Okay, so what did they do? Apa dua binatang ni buat dalam cerita tu? Lomba lari. Okay, dia orang lomba lari. They were having a running competition. Okay, so benda ni lah yang nak cerita. Ada pertandingan. Okay, dalam tajuk, dalam buku ni, unit 6, dia nak cerita tentang apa? Tentang pertandingan, tentang sukan, sports and competition. Okay, so that's why dia letak gambar tajuk dia macam ni.
Okay, ready, steady, go. And then ada gambar kura-kura. And then kura-kura duduk atas skateboard. Alright. Okay, so now, before we go further, let's talk about sports. What kind of sports yang you tahu atau yang you play ataupun yang people around you play? Apa nama-nama sukan? Jenis-jenis sukan yang you tahu? Alia, Apa ni? what kind of sports that you know? Naik basikal, berlari. Gitu. Okay, naik basikal. Basikal. And then lari. Alright, so what do you call naik basikal? Cycling. Cycling, okay. And then lari? Run. Cerita lidah ni. Oh, running. Running, run. Okay. Ataupun jogging. Okay, it depends on the what kind of is it. Kalau pertandingan biasa kita panggil run. Kalau you untuk exercise kita panggil jogging. Jogging. Any more sports that you know? Otak kita kan nak puasa je. Lama kan nak puasa tu? Wah, pening. Do you do any sports? Do you play sports, Alia? Tak. No, you don't play sports. Any member in your family play sports? Tak ada. Tak ada. Okay. Alright. Now, let's look at in the textbook. Okay. So, in the textbook, dia cerita pasal sport juga, but what kind of sports? Okay, let's look at the first question. Dia tanya, are you fit? What do you think, Alia? Are you fit? Kurus. Do you think you are fit, Alia? Apa maksud fit sebenarnya? Kurus. What is fit? Orang selalu sebut fit tau. Fitness lah, fitness. But what is fit? Itu pun tak tahu. Fit ni maksudnya, fit means healthy enough to do activities. Maksudnya cukup sihat untuk buat macam-macam activity. That is fit. Okay. Itu maksud fit. It's not necessarily kurus. Okay. And then, have you ever done any water sports or do you prefer to be on land? Okay, water sports. Sukan dalam air. Pernah buat sukan dalam air? Aktiviti air. Tak pernah buat? Okay. Now B, work with your partner. Why do people do sports? Okay, yang ni tak perlu. Now we are going to look at C. Okay, C is reading. Okay, here is a description about sports with a difference. Okay, dia sukan tapi ada sedikit perbezaan. So mostly dia cerita kat sini water sports. Sebab tu dia tanya tadi water sports. Okay, tapi ada juga yang bukan water sports tau. So here there are F, then 6, and then 7, 8. Okay, so there are 8 sports in your textbook. Are you looking at your textbook now? Yep, okay, good. So there are, the first picture, tengok yang sebelah kanan dulu. So first picture, second and third picture. Do you know what kind of sport is this? Gambar number 1. Rasa sukan apa orang panggil? Tahu lah, dia orang panggil.
Kapal layar. Apa dia? Kapal layar. Kapal layar. Layar. Okay, kapal layar. How about number 2? Menyelam. Menyelam. Okay, what is menyelam in English? Scuba. Scuba diving. Okay, how about picture number 3? Jet ski. Jet ski. Okay. Kita tengok gambar seterusnya. Okay, this one. Snowboard. Hah? Tahu aje. Dah go. Okay, so you rasa dia duduk atas darat ke atas air ni? Air. Atas air. Air kan? Okay, tapi tak tahu panggil apa. Alright, it's okay. So now we are going to look at the first one. Okay, so the first one is paddle boarding. Okay, I have a picture of paddle boarding. You pernah tengok gambar ni? Orang main benda ni? Pernah. Okay, so dia ada board kat sini, kan? Dia ada board, tapi dalam masa yang sama dia guna paddle. Meaning that dia duduk atas ni, dia duduk atas board ni, kemudian dia pun mendayung. Sebab tu dia panggil paddle boarding. Okay, so dia kata paddle boarding is the hardest adventure sport you will ever try. Paling susah dia kata. If you like surfing and rowing, you will definitely love this. So dia kata kalau you suka surfing, surf tu biasa board ni orang buat apa? Dia duduk atas ni and then main dekat ombak betul, luncur ombak betul? Okay. However, this time dia tak main luncur ombak. Dia bagi paddle, so you boleh row. What is row? Row ni dayung, mendayung. Okay, row ni dayung. Dayung biasa kita dayung apa? Dayung sampan ataupun dayung boat ataupun dayung perahu kan? This time, this sukan ni dia dayung board. Okay. You will definitely love this. Okay, so how to play this? You sit on your knees or lie on a board. Oh, so you duduk, you have to sit on the board. And then use your arms to move over the water. Dan gunakan tangan tu untuk gerak dalam air lah. Okay, instead of kalau you berenang, you guna kaki betul? You guna kaki and tangan, right? But this one you guna tangan saja untuk mendayung. If you are fit and you love a challenge, try it. You will need to buy or borrow a board. So, this kind of sport, mana dah tadi gambar? So, this kind of sport, kalau untuk professional playing, dia ada, what do you call this? Dayung ni. Okay. Kalau untuk main biasa-biasa, tak perlu dayung. Maksudnya, you guna tangan saja. Okay. Alright. Now, B pula. For an underwater challenge, so this is underwater, this is above on the water. This is on the water. Atas air. Yang ini dalam air. Challenge, try scuba diving. Okay, ni semua orang tahu scuba diving, menyelam. There are courses for all levels including beginners. Oh, dia ada kursus-kursus dan dia ada banyak level, banyak tahap. Okay. Instructors, tahu kan instructors apa kan? Jurulatih tu lah, jurulatih with years of experience can teach you so you will be in safe hands. So jurulatih tu mestilah ada pengalaman. So jangan risau. You will be in safe hands maksudnya kamu akan dijaga dengan baik. Lessons are available all year at local swimming pools. Biasanya dia ajar dulu dekat swimming pools. Okay, dia tak terus pergi ke laut. But I think, okay, teacher rasa orang dah tak ajar dah dekat swimming pool sekarang. Okay, kalau you nak ambil lesson untuk scuba diving ni, you boleh terus pergi ke laut. Kalau kat Malaysia lah. Kalau luar Malaysia, I'm not sure lah. Okay, kalau kat Malaysia, boleh terus pergi ke laut. Sebab Malaysia kita punya laut, tapi dekat pulau lah. Dekat Pulau Redang ke, Pulau Perhentian, atau Pulau Kapas. Okay. The bad news, tapi ada yang bad tentang benda ni. Lessons are expensive. And you have to pay extra to hire the equipment. Kena
bayar lebih. So lesson tu mahal dah, one thing. Lepas tu kena beli ataupun sewa dia punya equipment. Apa equipment dia? Ni lah, you kena ada benda kaki ni, then you kena ada tank ni, and then you kena bila ada tank ni dia sekali dengan benda ni and then dia kena ada baju dia, gitu. Kan? Dia tak boleh masuk dalam tu pakai seluar jeans dengan t-shirt. Tak sesuai lah. So dengan ada kaki itik tu. Alright. So benda tu dah expensive. Yuran nak belajar pun dah mahal, and then sewa tu lagi, so it would be like thousands maybe, I don't know. I never do this. Okay, next one is judo. Pernah dengar judo? What is judo? Okay, so judo ni dia adik-beradik taekwondo. Tapi apa beza dia? Now, let's look at here. So, I have here. So, this one is judo. Okay. There's one thing sini. This one is judo. Another one is taekwondo. Sebutan dia taekwondo, bukan taekwondo. Taekwondo. Okay, so apa beza judo dengan taekwondo? So, mula-mula kita tengok sini. Origin. Judo is from Japan, Jepun. Taekwondo is from Korea. Tu beza dia. Negara asal dia adalah berbeza. Okay, yang kedua. Kita tengok kat atas ni short description. Judo is a sport of unarmed combat. Dia jenis combat tapi unarmed, tak ada senjata. Okay, derived from jiu-jitsu and intended to train the body and mind. Okay, so maksudnya dia untuk combat tapi tak perlu guna senjata. Alright, taekwondo pula dia kata is a form of Korean martial art and a combat sport. Dia combat tapi dia sport. Combat ni apa? Combat ni untuk berlawan lah, untuk bergaduh. Okay, untuk peperangan. Combat tu peperangan. Tapi taekwondo ni dia bukan untuk perang macam you tak boleh guna untuk perang. Dia guna untuk sport sahaja. Maksudnya dia untuk kesihatan and martial art dan untuk mempertahankan diri sahaja. But judo you can use in combat. Cuma untuk judo dia tak ada senjata. Dia berlawan apa-apa dia guna tangan atau kaki. Macam tu. Alright. Type pula. Jenis macam mana? Judo ni macam mana? It's a gentle kind of martial art. Okay, dia jenis lembut sikit. Jenis beralu. Okay, taekwondo primarily a kicking martial art. So dia banyak kepada kicking. Dia banyak kepada tendangan. Okay, that is taekwondo. Alright, so apa lagi? Nak tengok. Banyak dia punya perbezaan dia. Okay, dia banyak jenis lah. But at least we know that satu lagi yang berbeza dia adalah uniform dia. Nama dia lah, nama uniform. Okay, so I think that's it. So, dan dua-dua ni judo dan taekwondo dipertandingkan dalam Olimpik. Okay, dan dia ada persatuan dia masing-masing. Kalau taekwondo dia panggil World di ITF dengan WTF, International Taekwondo Federation ataupun World Taekwondo Federation. Dia ada dua. Kalau judo, nama je judo lah. IGF, International Judo ataupun World Judo Federation. Okay, so tu beza judo and taekwondo. Satu dari Jepun, satu dari Korea. So judo dia kata could be the right sport if you like reaching your goals. Dia ada goals. Goals ni macam mana? Tali pinggang. Kan? Tengok It uses coloured belts to show your level. Coloured belts. Biasa bermula dengan warna putih lah kan? Dia start dengan warna putih. So, kalau dia semakin naik, semakin bagus, dia akan pergi yang terbaik sekali adalah black. So, ada 7 levels. Ada 7 peringkat. From white to black. Tali pinggang hitam kalau maksudnya, kalau disebut tali pinggang hitam, meaning that sama ada dia buat judo atau taekwondo ataupun benda-benda yang sports yang macam gitu. When students get their first belt, it shows them that they can succeed. So mula-mula tu ada yang tak ada tali pinggang. Maksudnya apa? Maksudnya apa?
Kalau So, dia baru nak start lah. Kan? So bila dia dah dapat first belt, biasanya tali pinggang putih ni, dia ada kicking, dia ada punching sikit-sikit. So you dah boleh dapat tali pinggang putih. So the first belt tu maksudnya you can improve lah, you bagus lah, you boleh jadi lebih baik. And kenapa dia buat tali pinggang ni? It gives them confidence. Okay, semakin banyak warna tali pinggang yang ada, semakin confidence and makes them want to go higher dan semakin bermotivasi untuk pergi ke peringkat lebih tinggi, untuk dapat level yang lebih tinggi. Okay, so that is judo. Now another one tadi yang Alia sebut kan, cycling. Okay, so cycling is an activity you can enjoy alone. So boleh buat seorang-seorang boleh, ramai-ramai pun boleh, or you can train and enter competition. Boleh juga kalau pergi training dan boleh masuk pertandingan. So baru ni during the Olympic, apa medal yang kita dapat untuk cycling? Siapa ingat? Kita dapat apa? Pingat perak for Olympic. Okay. Kita dapat pingat perak cycling. Tapi dia ada banyak cycling yang tu kita panggil, yang Dato' Azizah Hasni tu dia masuk tu kategori keyring. Betul? Cycling juga tapi dia keyring. Dia dalam velodrome. Okay, dalam stadium. Okay, kalau yang macam Le Tour di Langkawi tu, yang tu cycling kita panggil apa istilah dia, lupa dah. Tapi yang tu outdoor punya. Okay. Who knows, you could be a future winner of the Tour de France. Okay, so Tour de France ni sama macam Le Tour di Langkawi. Okay, sama macam Le Tour di Langkawi. Okay, so sejarahnya bermula dengan Tour de France. Sejarah dia. Bermula daripada situ, lepas tu Malaysia dapat idea untuk buat Le Tour di Langkawi. Okay, so dulu asalnya Le Tour di Langkawi hanya dia pusing Langkawi dan Kedah sahaja. Lepas tu dia up pergi pusing kawasan utara Semenanjung. And then dia up, sekarang dah pusing satu Semenanjung. Okay, so cabaran dia semakin besar. Alright. Whether you ride for health, enjoyment or competition, you must wear special equipment. So nak cycling you mesti ada equipment, kena ada alat dia. So apa alat yang you perlu untuk cycling? What do you need when you want to go cycling? Can anyone tell me? Siapa boleh kabur? Aziz, maybe? Aziz, are you still there? Aziz? Hilang dah Aziz. So cycling, apa yang you perlu ada kalau nak, apa yang you perlu pakai nak pergi cycling? topi kereta tu. Okay, helmet. What else? You kena ada biasanya, and then you kena ada proper shoes, betul? Proper shoes, and what else? You kena ada, it is always advisable, lagi bagus kalau you ada guards. Guards ni maksudnya knee guards, okay, yang cover lutut you tu, and then elbow guards. Kan? Supaya kalau dia jatuh ke terbalik ke, lutut dengan dia punya elbow tu tak luka. So this one mesti penting lah. Yang lain tu tak ada pun tak apa. Okay. So tu adalah equipment. Never cycle without a helmet. Dia kata jangan cycling tanpa helmet to protect your head. Ini penting untuk kepala. Sama juga macam you naik motosikal, mesti pakai helmet. Okay, because you don't know. Orang Melayu kata malang tidak
bau. Kadang you langgar anak batu je, you boleh terbalik naik motosikal, right? So that's why protection is important. Okay, so now E. If your coordination is good and you are not afraid of falling over, figure skating is an excellent way to get exercise and have some fun. So next E pula adalah figure skating. Kenapa figure skating ni? You pernah tengok dok? You pernah tahu dok? So I have a video here. Let's see what is figure skating. So this is what we call figure skating. Meaning that apa yang you nampak dia buat? Nari. Okay, so dia dancing on the ice. So apa? Allah. Berbau segar setiap kali anda berlebam. Okay. So apa yang you nampak tadi? Dia pakai apa? Apa yang penting sekali yang dia pakai? Kasut dia berbeza, betul? Okay. So apa yang dia perlu? You only need a pair of skates. Kasut dia tu kita tak panggil shoes, kita panggil skates. If you would like to try it, ask about figure skating programs at your nearest ice rink. Ice rink ni maksudnya, tengok atas ni. Atas ni dia maksud dia. An area inside a building with ice for people to skate on. Maksudnya ada kawasan dalam bangunan yang ada ice. Ice rink. Bahasa Melayu, I'm not sure how to translate this, tapi dia tempat untuk main skating lah. Okay. Biasa sebut tu tempat skating, ice skating, ice skating. Okay, so you boleh pergi dekat tempat tu. However, we don't have any in Terengganu. There's a few places in Kuala Lumpur, I know. Okay, so you boleh pergi belajar kat sana actually. Okay, tapi rasanya Malaysia tak pernah hantar wakil untuk figure skating. Maybe sebab kita cuaca panas kot. Ais letak sekejap pun ais tu cair dah, kena top up semua. I don't know. Okay. Okay, now F. That is E, figure skating. So dia kata kalau you ada good coordination and tak takut kalau nak jatuh-jatuh tu sebab dia licin kan. Of course lah kalau you tak berhati-hati you jatuh kan. Tak boleh nak balance you pun jatuh golek. Tapi kalau you tak kisah benda tu jatuh tu, so you boleh try figure skating. Okay. It is fun actually. Okay. And F, you have heard of surfing. Okay, so tadi kita ada surfing and then kita ada paddle boarding. Now, what about surfing? Perkataan baru ni, surfing. What is surfing? Okay, are you okay Aziz? Are you okay Aziz? Aziz angkat tangan tadi ke siapa angkat tangan? Okay, so what is surfing? Now, I have a picture of surfing. This one. Pernah tengok dalam TV? Atau dalam YouTube? Okay, so dia buat apa? Dia ada apa ni? Dia ada board still. And then, cuba tengok dia pegang tali. Tali ni menyambung kepada apa? Boat. Boat. Yes, to a boat or speedboat. Okay. Dia akan berpaut pada, kemudian dia naik nanti dia buat apa? Dia lompat lah, dia meluncur lah, macam-macam tu lah kan, dia pusing-pusing. Okay. Macam-macam skill dia buat. So what is that is what we call surfing. Okay, kalau you tengok gambar atas ni pun ada got ni. This one. This one is surfing. Okay. Nama dia surfing. So what is surfing? It is an exciting new sports. Okay, ni memang sukan baru. Okay. That combine water ski and surfing. So water ski and surfing. Okay. So tadi kalau paddle boarding ni, dia gabung antara surfing dengan rowing. Okay. Luncur dengan mendayung. This one dia campur luncur. Sebab apa ada luncur? Sebab dia ada board. Okay, board. Sebab dia perlukan board. And then water ski. Water ski. Okay. So a fast motorboat, dia kata satu motorboat yang laju akan pulls you along, akan tarik you. You stand on the surfboard. You berdiri je atas surfboard ni. You berdiri atas board ni.
And then instead of skis and ride the waves that the boat creates. So bila boat ni tarik, dia akan menghasilkan ombak kan. So you kena play lah with the ombak, with the waves. You lompat ke, okay, ride on the waves. You need to hold on tight and not fall. Don't forget your life jacket. Kena pegang kuat-kuat lah ni. Kalau tak jatuh terlepas kan. Gitu. Okay, so that is F. Now let's move to G. So G ni pernah dengar tapi tak pernah buat. Fast and exciting. Dia kata laju dan menyeronokkan. So what is it? Snowboarding. Snowboarding, dia atas salji. So snow. And then ada board. Okay. Dia snow. And then ada board. Dia ada papan. So papan kat sini ada gambar, tak ada. I pun tak ada gambar. Tapi you tahu kan? Mana dah hilang. This is the picture. Yes. Okay. Picture ni page berapa buku teks you? Page 72. Okay. So dia ada board. Here. And then ada snow. You duduk atas tu. Luncur. Salji. Okay. It's one of the coolest winter sports. Dia kata yang paling digemari, yang paling best dia buat kalau musim sejuk, musim salji. The baggy hip-hop clothing that snowboarders wear make it trendy. Yang biasanya dia pakai baju yang jenis baggy-baggy, yang ni besar-besar gini. Okay, sebenarnya bukan besar, sebenarnya baju dia berlapis-lapis sebab dia terlalu sejuk kan. So nampaklah besar. It is also an extreme sport. Okay, satu sukan ekstrim juga. Sejenis sukan ekstrim. And that means it can be dangerous. So bila ekstrim dia kata, dia jadi dangerous, bahaya. If you have never done snow sports before and are trying snowboarding for the first time, make sure your instructor is experienced. So dia pesan kat sini, kalau sebelum ni tak pernah buat aktiviti sukan salji, tak ada pengalaman, first time, okay, make sure you kena cari instructor yang berpengalaman. Okay, supaya dia boleh ajar you macam mana untuk main sukan ni dengan selamat. Okay, sebab dia pun jatuh-jatuh juga. Salji tu kita nampak je lembut, tapi sebenarnya dia kerah kot, sakit kot jatuh. Okay, kalau jatuh atas salji sakit juga. Okay. Now, the last one is handball. Handball ni popular dekat kampung kita. What is handball? This is bola baling. Okay. So bola baling ni dia kata the fastest team sports. Paling cepat, paling laju. Maksudnya apa? Pergerakan dia ni memang laju. Siapa? Aziz, do you play handball Aziz? Main bola baling tak Aziz? Oh Aiman ke? Dok. Duduk je. Dok. Aiman pun dok. Alia pun memang dok. Okay, tapi dia sukan yang sangat laju. Dia main passing-passing je bola tu. Okay. If you think bola, biasa tengok bola jaring. Kalau girls biasa bola jaring kan? Bola jaring pun dah laju. Bola dia laju ke satu sudah masuk gol. Tapi bola baling lagi laju. Okay. So if you want to play it, make sure you have great coordination and are athletic. So kalau nak main ni memang you kena ada coordination, mata kena cepat, kaki kena cepat, tangan pun kena cepat dan athletic. Athletic ni apa? Athletic, tengok maksud kat atas ni, athletic. Dia kata apa athletic? Tak ada. Athletic maksudnya you cekaplah dengan sukan. You kena orang yang biasa bersukan. Okay, macam kalau orang tak pernah sukan tiba-tiba nak pergi main handball tu dia akan lambat sikit. Mana bola? Cuba cari bola. Okay. So athletic ni dia fit. Okay, good ball skills are important. Okay, so you kena grip and grab the ball tu dengan baik.
You tak boleh macam teacher kalau main bola, bola tu mesti terlepas dari tangan. So I'm not good for this kind of sports. Teacher tak sesuai main handball ni. Sebab kalau bola sampai kat teacher habis, terlepas bola tu semua jatuh. Okay. So I'm not good dengan sukan yang ada bola. So kalau you nak main handball, tangan you dapat bola kena pegang kemas. Gitu. You must be able to catch, okay, kena boleh tangkap bola tu, baling bola tu and shoot a ball very quickly dan terus tangkap, lempar dan terus masuk gol. Dia macam lebih kurang macam bola keranjang. Okay, tapi bola keranjang dia ada dia punya goal tu dia macam dalam apa? Dalam jaring kan, macam bola jaring kan. Okay. Maksudnya, tapi kalau handball dia goal dia macam bola sepak. Okay, goal dia macam bola sepak. Okay. So you kena masuk dalam goal ni. Goal dia lebih besar lah. Okay. And then what else? Indoors or outdoors, it's a fantastic way to make friends and keep fit. So you boleh main bola baling ni indoors pun boleh, outdoors pun boleh. Boleh main kat padang, ataupun boleh main dalam dewan macam futsal. Futsal dia guna kaki betul? Handball you guna tangan. Okay. So that is about sports. Okay, so now what you need to do is, okay, so teacher dah explain tadi, right? So what you need to do now is this one, exam task. Benda ni, dia nak buat apa? So you have to match, okay, for example, situation number 1 ni dengan A, B, C, D, E, F, G or H. Dengan sukan yang sesuai dengan dia. Number 1 dia kata Yuan, okay, sebutan dia Yuan Yuan is very interested in the environment and would like to study the oceans when he is older. So clue dia environment and then ocean. He would like to do activity that will help him to explore the seas. Yang membuatkan dia explore tentang lautan. So you rasa aktiviti apa yang sesuai dengan dia? Scuba? This one? Okay, so you rasa the answer is B. Okay, how about the boys? Aiman, what do you think? Kenapa? Aziz, what do you think, Aziz? You rasa apa aktiviti yang sesuai untuk number 1? Tahu aja. Dia suka laut, dia suka alam sekitar, lepas tu dia nak cari aktiviti yang boleh buat dia explore laut. Scuba. Scuba, B. Aiman? Scuba diving. Yes, scuba diving, yes, B. Aiman? Yang waktu je. Nombor 1. Biar. B, yes, very good. So B, the answer is B. Now number 2. Dia kata Inga. Inga ni nama orang tau. Okay. Inga has been doing snow sports all her life. So dia buat sepanjang hidup dia ni, dia tak main benda lain, dia main sukan yang berkait dengan saji je. Macam-macam jenis sukan saji dia main. So, she wants to try something else. Okay, dia nak benda baru. She wants to spend time exploring the countryside around her village. Dia nak cari sukan yang dia boleh habiskan masa di countryside. Ingat dia duduk di kawasan kampung. So apa yang sesuai untuk dia? Cycling. Okay, so you say cycling. Alia, how about the boys? Aziz and Aiman. Dia nak explore the countryside Clear. Cycling juga. Okay, Aziz? Judo. Judo. Okay, so Aziz kata judo. Judo is C. Okay, so kita tengok.
Judo is C. Betul lah. Cycling D, judo is C. Alright, so kita tengok judo. Judo ni dia cerita dia tak, dia sesuai untuk spend time. So dia kata could be the right sport for you reaching goals. Okay, goals. And then dia cerita pasal apa? Pasal belt. And then untuk confidence and makes them want to go higher. So what do you think? Kalau cycling you can enjoy alone. You pergi mana? Boleh for health, for environment, competition, semua boleh. So cycling is the best answer. Okay? Cycling is the best answer. Kalau judo tu you dalam bertanding je, you tak jumpa orang. Kalau cycling you boleh tengok pemandangan, semua tu. Okay? Now, number 3. Mario. So Mario is new to the area and wants to meet people his age. Dia baru pindah. Dia macam cerita hak baru ni, Robbie. Okay? Robbie, ni Mario pula. Dia new to the area. Dia baru pindah kawasan tu. Lepas tu dia nak meet people. Dia nak jumpa lah orang, nak kenal-kenal orang sama umur dengan dia ni. Okay, tapi apa kelebihan dia? He's good athlete and loves basketball and football. Dia suka main basketball, dia suka main football. So apa, tapi this time dia nak try something different. Dia tak boleh main football dengan basketball. So apa you rasa sukan sesuai untuk dia? Handball. 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 So handball is H. Okay. Aiman, what do you think, Aiman? Apa sukan yang sesuai untuk dia? Dia suka main sukan yang ada balls. Dan dia very athletic. Aziz? Football je. Football? Bas. Football, ada football ke dalam buku teks tu? Aku tak kenapa je. Buku teks muka surat 70, 71. Kau main duk cerita tadi. Okay, so come on. Number 3. What do you think is the best sport yang Mario boleh Handball. main? Handball, H. Okay, Aziz. Handball. Handball. Okay, so your answer is H. Yes. H yang sesuai. Sebab apa kita kata H yang sesuai? Sebab athletic and then dia guna balls. Ball skills. Lagipun dia suka main basketball dengan football. Alright, so now number 4. Cheryl. Okay, sebutan dia Cheryl. Cheryl really enjoys discovering new things. Okay, so dia suka new thing. Dia suka try benda baru. So she doesn't want to do any of the usual sport. Dia tak mahu buat sport yang biasa-biasa ni. She's fit. Okay, dia fit and wants to do something that will push her body. Yang akan membuatkan dia sentiasa nak cuba benda baru. Nak buat lebih lagi. So you rasa sukan apa yang sesuai dengan dia? Bodyboarding. Okay, so teacher dengar judo seorang sebut tadi. Judo is C. Okay, Alia, what do you think, Alia? A. A is paddle boarding. Okay, paddle boarding A. So ada lagi jawapan lain? Aiman? Ada. Ada? Jadi judo. C, judo. Aziz? Kita jawab dah ni, judo. Judo. Okay, so judo dengan paddle boarding. Alright, so let's look at this. Kita tengok Kita tengok dua-dua.
So dia kata, you kata judo. Kita tengok judo dulu. So judo could be the right sport if you like reaching goal. So dia ada goal. Kalau you orang yang suka mengejar goal, okay, mula kita nak buat ni. Lepas tu lagi kita nak buat ni pula. Nak upgrade your level macam you main game kan. Okay, so judo ni sesuai. Okay, so macam mana goal tu ditentukan dengan coloured belts. Belt yang berbagai warna start daripada putih sampai black. Okay. Kemudian kenapa dia bagi ada level macam ni? Kenapa tujuan dia dibuat upgrade jadi level 1, level 2, level 3 macam main game supaya you jadi lebih confidence and makes them want to go higher sebagai motivation. Gitu akan you main game betul? Okay, how about paddleboarding? So paddleboarding dia kata the hardest adventure sport. Sukan yang paling susah setakat ni. Kenapa paling susah? Sebab dia ada gabungan surfing and rowing. You kena surf, duduk atas boat dalam masa yang sama, you kena mendayung macam dayung boat. Okay. And then, you kena guna arms untuk move over the water. Biasa orang duduk dalam air ni, you guna kaki. Tapi this one, you guna tangan. Okay. So you kena fit and love a challenge. You mesti seorang yang fit dan you mesti suka challenge. Okay, so which one do you think the best one? Fit. Okay, push her body. So the best answer actually is A. A. So the best answer adalah paddle boarding. Tapi kalau you tengok C pun boleh juga sebenarnya. Okay, cuma apa yang dia kata? Kenapa teacher kata jawapan dia A? Sebab new things, benda baru and bukan sukan yang biasa-biasa. Okay, paddleboarding ni adalah benda yang baru dan bukan sukan yang biasa. Dia lain daripada yang lain. Kalau judo tu memang dah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. But paddleboarding ni dia adalah sejenis sukan baru. That's why the answer is A. Alright? Clue dia kat atas ni. Okay, now. Okay everyone? Are you okay? 3 of you? Okay. Okay, so number 5. Nigel. Sebutan dia Nigel. Nigel is shy and isn't really interested in sports. Okay, so kena tahu dia watak dia adalah pemalu Nigel ni. Okay, siapa dalam ni pemalu? Are you pemalu, Aziz? Jawab. Okay, alright. And isn't really interested in sports. So dia ni sebenarnya kurang minat dengan sukan. Dia tak minat sangat lah. Dia tak macam siapa? Dia tak macam Cheryl ni. Dia tak macam siapa tadi? Mario. Kan, ni orang yang suka sukan kan. Nigel ni dia kurang sikit dengan sukan. But his doctor dia kata told him he needs to get fit. Dia perlu untuk badan dia jadi lebih sihat. Dia perlu. Jadi dia kena bersukan lah juga. So Nigel wants to see results for his hard work. Dia nak tengok results. Dia pentingkan kepada result. Adakah dia semakin fit atau semakin dok fit. So you rasa sukan apa sesuai untuk Nigel ni? Judo. Malu. Judo umur tu. Okay. So teacher dengar ada 2 tadi. Number 1 is judo and also School fit. figure skating. C dengan E. Alright, so ada pilihan C, ada pilihan E. Alright, so kita tengok dua-dua. So judo tadi teacher explain dah. Dia motivation, dia ada goals kan. Dia ada daripada peningkatan the level daripada black sampai white kepada black. Okay, how about figure skating? How about figure skating? So dia kata figure skating ni, dia kata bagus and you are not afraid of falling over. Kalau you tak takut untuk jatuh, tak kisah jatuh bangun tu, you boleh try figure skating. So dia kata an excellent way. Satu cara yang bagus untuk sihat. Tapi dalam masa yang sama, have fun.
Seronok. So if you only need what you need, okay, so nak main pun senang. Apa yang you perlu? Skates. Sepasang kasut dia je. Tapi kasut khas lah. If you like to try it, ask about figure skating programs at your nearest ice rink. Dia boleh pergi dekat ice rink yang berdekatan. So which one do you think? Dia macam lebih kurang je dua ni. So you kena tahu dia not really interested in sports, tapi doktor suruh dia ambil untuk kesihatan dia. So dia nak tengok results. For his hard work. Which one? Cycling. Cycling pula tiba-tiba. Yang ada. Cycling ada dah. Dia tak akan repeat benda yang sama. Dah lah. Tahu. Macam dah kena je judo. Macam dah kena je judo kan. So, sebab kita tahu dia pemalu. Judo ni biasanya dia berlatih tu, dia berlatih dalam grup yang ramai kan. Dalam 15 orang ke, kalau kat sekolah lagi, asal sekolah main huha. Okay. So dah sesuai lah. So you rasa the best one is, yang paling tepat ialah figure skating. Sebab hakikatnya memang tak ramai pun yang pergi main skating kan. Tambah-tambah dekat Malaysia. So the best answer is E. Gitu. Betul sih. Okay. Are you okay people? Okay. Okay. Alright. So what you need to do now is, kita dah discuss benda ni kan? Are you okay? Faham tak Faham. Okay, kita dah discuss benda ni exam task ni, muka surat 71. Okay, muka surat 71. So, apa yang teacher nak you buat dalam buku writing, this time dalam buku writing. Okay, teacher nak you salin ni, situation ni. Salin. And then you tulis apa sukan yang sesuai untuk dia. Teacher beri dah B jawapan ada dah. Catat dah content dot sikit. Tulis sikit dengan pensel. Lepas tu nanti you padang semula tau. So number 1, jawapan dia apa? Teacher nak you tulis nama penuh. Nama penuh sukan tu. B apa B? Scuba diving. So you tulis scuba diving. Okay. Number 2, Inga. So you salin Inga ni and then you tulis D. D apa? Cycling. Okay, faham? Macam mana teacher suruh buat? Okay, Aiman faham? Faham. Faham. Aziz faham? Faham. Faham. Okay, good. Alright, ada soalan nak tanya? Itu je kerja untuk hari ni. Salin semula je. Kiranya salin semula lah. Jawapan dah ada. Okay. Ada soalan? Sedih.